Siaran khas Buletin Utama bersama saya Fidai Hanan Sahni dan rakan penyampai. Saya Nurul Ain Muhammad Zain, teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jenazah Laskar Udara 1 Muhammad Iqmal Masdi, 22 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Rawa Lenggeng, Negeri Sembilan. Kira-kira 500 penduduk, anggota dan pegawai mengiringi pengebumian dan memberikan penghormatan terakhir dengan penuh istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham dibawa dari Hospital Tuanku Jaafar, Seremban pada kira-kira jam 5 petang dan dibawa pulang ke kediaman keluarganya di Kampung Rawa Hulu, Lenggeng. Jenazah kemudiannya disembahyangkan sebelum dibawa ke tanah perkuburan Kampung Rawa kira-kira jam 5.30 petang untuk dikebumikan. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Timbalan Menterinya Adli Zahari yang menyampaikan ucapan takziah kepada ahli keluarga anggota berkenaan. Menurut bapa Muhammad Iqmal, Masdi Muhammad Isa, 57 tahun, dia tidak menyangka video kiriman anaknya 3 hari lalu kini menjadi kenangan terakhir buat mereka sekeluarga. Beliau reda dengan ketentuan ilahi dan menyifatkan Muhammad Iqmal sebagai wira keluarga yang terkorban ketika bertugas. Katanya anak ketiga daripada 6 beradik itu tidak mudah berputus asa selain sering ceria dan baik dengan keluarga. Mahkamah Majistret Petaling Jaya membebaskan 17 lelaki yang didakwa merusuh di Kuil Sri Maha Mariaman Sivil Subang Jaya pada 2018 tanpa memanggil mereka membela diri. Keputusan itu dibuat Majistret Muhammad Iskandar Zainul berikutan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie di akhir kes pendakwaan. Menerusi penghakimannya, Iskandar berkata tiada perkenalpastian positif tertuduh termasuk melalui pengecaman di kandang tertuduh. Juga tiada senjata dikemukakan di mahkamah sebagai bahan eksibit seperti pisau seperti yang dinyatakan dalam kertas tuduhan. Mahkamah memutuskan saksi pendakwaan gagal mengenal pasti tertuduh berikutan kejadian awal pagi. Saksi juga tidak boleh dipercayai kerana tidak konsisten dengan kenyataan mereka di mahkamah. Kesemua tertuduh berusia antara 24 dan 47 tahun didakwa merusuh dan memiliki senjata berbahaya antara 2 hingga 5 pagi pada 26 November 2018. Pendakwaan mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bayaran tuntutan iktihas IKH dan tuntutan perjalanan TNT bagi petugas peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2022 di 9 negeri sudah selesai sepenuhnya. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan 131,318 petugas dan 29,421 pemeriksa peperiksaan terbabit dalam SPM 2022. Bayaran IKH bagi pemeriksa sudah selesai 98.6%, manakala 26.2% tuntutan TNT juga selesai dibayar. Semua petugas peperiksaan diurus dan dibayar Jabatan Pendidikan Negeri JPN masing-masing menggunakan peruntukan lembaga peperiksaan. Sekiranya tuntutan yang dimukakan oleh petugas peperiksaan tidak tepat dan dokumen tidak lengkap, proses semakan akan terganggu menyebabkan kelewatan malam pembayaran. Semua tuntutan perlu diselesaikan oleh JPN selewat-lewatnya 31 Julai depan. Kita terus ke perkembangan ekonomi dan perniagaan menerusi segmen visual bersama Chin Wei Kit. Silakan. Thanks Fidai and Aimi. Now on to business reports with me, Chin Wei Kit. Malaysia's inflation was down to 2.8% in May, indicating a decline in the overall consumer price level. According to the Department of Statistics, inflation was driven by higher increase in restaurants and hotels at 6.7%.
However, the slower increase in some groups such as food and non-alcoholic beverages, transport, household equipment to a certain extent offset Malaysia's inflation from continuing to rise higher. The monthly headline inflation in May increased by 0.2%, while core inflation eased to 3.5% within the same month, compared to 3.6% in April. Compared with other countries, Malaysia recorded a lower inflation rate than the Philippines, United States, Indonesia, and South Korea. Baustat Holdings Berhad will be removed from the official list of Bursa Malaysia effective 9 a.m. on June 28. In a filing with Bursa Malaysia, it said the delisting was in line with the main market listing requirements. In March, the Armed Forces Fund Board (LTAT) made a voluntary takeover offer for a 40.58% stake or 822.51 million shares in Baustat and plans to take it private. The LTAT, which currently holds a 59.4% interest in Baustat, is expected to fork out a total of 703.2 million ringgit at 85.5 cents per share for the exercise. The takeover was completed in June with LTAT shareholdings in Baustat standing at approximately 97.63%. The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) said it has no option but to take definitive steps or legal action against Meta, the parent company of Facebook. This following poor cooperation to remove undesirable content from its platform. It said the Facebook platform has been plagued by a significant volume of undesirable content relating to aspects of race, royalty, religion, defamation, impersonation, online gambling, as well as scam advertisements. MCMC has reached out to Meta to have such harmful contents removed from its platform. Despite repeated requests, the Commission said Meta has failed to take sufficient action to address the issue and has not fully cooperated with efforts to remove such content. That's all the time we have for BizWorld this time around. Now on to foreign front with Shafiqah. Thank you. Terima kasih Chin Wei Kit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segmen luar negara bersama saya Nur Syafiqah Ismail. Kita mulakan dengan laporan berikut. Laluan kereta api elektrik Metro Al-Masyair Al-Muqaddasah yang digunakan khas sewaktu musim ibadah haji sudah mula beroperasi semalam. Kereta api itu yang membawa jemaah ke lokasi-lokasi utama ibadah haji bertujuan untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Tambahan lagi, ia akan mengangkut jemaah Mina bagi mengerjakan ibadah melontar jamrah. Kereta api itu mampu memuatkan sekitar 360,000 penumpang dalam tempoh kurang 6 jam dari Padang Arafah ke Muzdalifah dengan kapasiti 72,000 orang sejam untuk sehala. Arab Saudi membuat persiapan untuk menyambut ketibaan sekitar 2.6 juta jemaah untuk musim haji tahun ini setelah menarik balik semua sekatan COVID-19 sejak 2019. Sekurang-kurangnya seorang maut dan seorang lagi cedera dalam bencana puting beliung di Indiana, Amerika Syarikat semalam. Ia menyebabkan puluhan kediaman musnah akibat ribut taufan yang melanda beberapa negeri. Rakaman yang dikongsi orang awam di media sosial menunjukkan banyak serpihan berterbangan di bandar Greenwood, Johnson County. Sheriff daerah Johnson, Dwayne E. Burgess mengesahkan kawasan kejiranan mengalami kerosakan teruk akibat puting beliung yang berlaku selama kira-kira 15 minit. Burgess merayu orang ramai untuk mengelak kawasan yang terjejas sementara beberapa penutupan jalan dibuat. Pegawai mengesahkan seorang maut di Martin County ketika Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan meneruskan pemantauan bencana itu hingga petang semalam. Sekurang-kurangnya 2 maut dalam kejadian bah di tengah Kile yang berpunca daripada hujan lebat selain air turut melimpahi tebing sungai. Menurut pihak berkuasa, 3 lagi mangsa masih hilang sementara 400 kehilangan tempat tinggal. Banjir buruk dan jalan raya yang terputus hubungan menyukarkan pihak berkuasa untuk menyelamat mangsa. Sebagai alternatif, mereka terpaksa menggunakan helikopter serta kayak. Kerajaan Chile dalam pada itu telah menetapkan zon bencana dari wilayah Valparaiso ke Biobío.
Perubahan iklim mendorong kepada bencana alam yang semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Ribut di Chile ini disusuli hanya beberapa bulan selepas episod kebakaran belantara dan kemarau yang memusnahkan ratusan kediaman selain puluhan turut maut. Baik, itu sahaja paparan berita luar negara buat waktu ini. Kita kembali bersama Fidai dan Aimi untuk paparan berita seterusnya. Terima kasih. Bersua kembali, spesies beruk kentoi atau nama spesifiknya Macarca arctoides yang hanya menghuni di rimba Perlis adalah khazanah alam yang unik di negeri itu. Bagi memelihara spesies itu yang kian pupus, Taman Negeri Perlis di Wang Kelian dijadikan pusat konservasi terbuka untuk haiwan berkenaan. Penemuan spesies beruk kentoi direkodkan pada 2001 ketika ekspedisi saintifik ke pelbagai biologi hutan Taman Negeri Perlis di Wang Kelian. Primat unik berkemuka merah yang berbeza dengan orangutan, lutung maupun kera hidup bertaburan di beberapa negara. Namun di Malaysia, spesies ini hanya ditemui menghuni di rimba kawasan utara Perlis. Beruk kentoi menghuni di hutan simpan Wang Kelian, kaki bukit, selain turut dikesan di sepanjang banjaran Nakawan. Menurut Jabatan Perhutanan, 8 unit papan tanda lintasan beruk kentoi serta 2 unit papan tanda larangan beri makanan kepada hidupan liar dapat dilihat di sepanjang jalan utama ke Taman Negeri di Wang Kelian. Selain beruk kentoi, khazanah alam unik yang masih ada di Perlis adalah orkid selipar. Sekian paparan malam ini. Sesi penyampaian hadiah untuk 10 pembaca terbaik bagi hashtag Baca Berita Challenge TV3 yang berlangsung siang tadi menutup tirai Bulletin Utama malam ini. Selain menerima wang tunai RM300 setiap seorang, kesemua mereka juga diberikan peluang membaca berita secara profesional di Sri Pentas. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.